Salam Phone dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita insya-Allah bermula daripada episod kali ini dan sehinggalah episod-episod seterusnya kita akan membincangkan hadis-hadis daripada hadis 40 susunan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan hadis 40 ni sangat famous, sangat glamour sebenarnya, sangat popular di kalangan mereka-mereka yang belajar agama dan mesti dipelajari dan mesti dibaca oleh sepatutnya oleh semua orang. Jadi insya-Allah pada episod kali ini kita akan bincangkan hadis yang pertama sekali daripada 42 hadis yang ada dalam hadis 40 Imam An-Nawawi ni. Okay, hadis yang pertama adalah hadis yang juga sangat popular, malah dilagukan dalam oleh kumpulan nasyid pun ada menyanyikan hadis ini. Hadis yang popular yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dikira dengan niat, mestilah ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang itu, setiap orang itu dikira berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasul, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahala hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, manakala siapa yang berhijrah untuk dapatkan dunia ataupun untuk menikah dengan seorang perempuan, maka hijrahnya ataupun pahala hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting sampai banyak ulama mulakan kitab-kitab hadis orang dengan hadis ini. Hadis cerita pasal niat ni sangat penting, pasal dengan niatlah menentukan sama ada kita dapat pahala ke dosa. Dengan niat juga yang membezakan sama ada apa yang kita buat itu sekadar adat kebiasaan saja ataupun ibadat. Kita mandi, setiap hari kita mandi. Mandi kita tu, mandi dapat pahala ke mandi tak dapat pahala? Ada orang mandi sama je, bilangan air dia guna sama, sabun dia guna pun brand yang sama, wanginya pun sama, sama je, tapi pahala dia beza-beza kan. Ada orang walaupun sama begitu, ada orang yang tak dapat pahala langsung, ada orang pahala dia sedikit, ada orang pahala dia lagi banyak, berdasarkan kepada niat. Kenapa dia mandi? Itu saja. Dan niat ini bukan di dalam hati lah, bukan maknanya nak mandi tu pun kena sebut sahaja aku mandi kerana sekian-sekian, tak ada. Kita sebut dalam hati, kita lalukan dalam hati, kenapa aku mandi, kenapa kita buka pipe shower tu, apa sebab aku mandi hari ni. Kalau kita mandi contohnya pasal nak pergi majlis ilmu, nak pergi semayang kat masjid, dapat pahala. Kalau kita mandi hanya semata-mata kerana kita panas, rasa badan melekit, habislah, tak dapat apa, tak dapat pahala apa. Tapi kalau katakanlah pasal Allah Ta'ala suka kita bersih, kita pun bersihkan badan, dapat pahala. Niat sangat penting. Dan apa saja pun, kadang-kadang ada orang semayang juga, sama, semua orang semayang, tapi ada orang semayang dapat pahala, ada orang semayang dapat dosa. Semayang dapat pahala, niat dia betul. Semayang dapat dosa bila niat dia nak menunjuk kan. Semayang depan bakal bapak mertua Allah kan, memang sehebat-hebatnya macam wali Allah Ta'ala semayang. Tapi kalau orang yang, kalau dia duduk seorang-seorang, dia tak semayang, ataupun semayangnya kelang kabut saja, maka niatlah membezakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Jadi hadis yang pertama ini merupakan hadis sangat-sangat penting, dan hadis inilah yang menentukan macam mana nasib kita nanti di akhirat nanti. Rasanya cukup setakat itu insya-Allah untuk hadis yang pertama. Kita bertemu lagi dalam hadis yang kedua nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Phone dengan ikhlas.